Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aidil Sahrudin dalam Buletin MBI edisi ke-19. Dan saya Nur Bahira Lokman. Berikut fokus utama edisi kali ini. MBI kaji semula medan selera yang tidak aktif serta terbiar. Penghantar makanan Foodpanda, kumpulan terawal terima dos pertama vaksin COVID-19. 2.8 juta ringgit diperuntukkan baik pulih prasarana di Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan menjalankan kajian semula ke atas 8 medan selera yang tidak aktif serta terbiar sekitar bandaraya ini. Usaha itu dilakukan bagi meningkatkan imej selain menawarkan keselesaan kepada para pengunjung. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin berkata, bagi tujuan itu pihaknya kini sedang giat membuat pemerhatian dan seterusnya menjalankan kajian semula bagi mengatasi masalah berkenaan. Dia punca dia ada dua tiga lah. Yang satunya persaingan. Bila kita tengok banyak kedai-kedai baru, jadi kedai yang ini dia dah tenggelam dengan persaingan. Kedua, saya tengok juga mungkin tentang infrastruktur juga, ya, infrastruktur. Dan yang ketiga ni perubahan selera, ya. Masyarakat sekarang ni dia dah mungkin dia dah tak minat dah selera macam ni. Dia nak duduk makan yang dalam aircon, contoh dia. Jadi itu antara tiga perkara yang kita kenal pasti awal. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan tinjauan di beberapa medan selera dan dataran niaga sekitar Bandaraya Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumazi turut memberi jaminan MBI akan cuba mengubah konsep medan selera yang terkesan supaya menjadikannya lokasi tarikan baru dan tempat tumpuan pelancong. Menurut rekod, terdapat 19 medan selera dan 4 dataran niaga milik MBI dengan 423 peniaga di sekitar bandaraya ini. 60 penghantar makanan Foodpanda di Ipoh menjadi antara kumpulan terawal menerima dos pertama vaksin COVID-19. Program di bawah inisiatif Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Bridget Utara di Markas Pasukan Gerakan Am PGA Ulu Kinta itu dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Timbalan Komandan Brigade Utara PGA, Asisten Komisioner Muhammad Noh Khamis berkata, secara keseluruhan, seramai 200 penghantar makanan di Ipoh dari syarikat berkenaan telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin di PGA Ulu Kinta. Pemberian vaksin tersebut akan dibuat secara berfasa mengikut kumpulan itu bagi mengelakkan kesesakan di PPV berkenaan. Kita akan buat lagi untuk yang second group, third group sampai fourth group lah. Kita akan buat 60 juga supaya kita tak nak berlaku jam dekat sini. Tidak berlaku ramai sangat nanti menyusahkan kita. So kita ikut by peringkat. Siapa yang pendaftaran awal, kita akan berikan awal. Kita target sampai 300 orang. Itu yang target lah. Tapi kita depends pada permohonan lah. Setakat ni permohonan yang kita jangkakan 200 orang. Dan mungkin akan ada lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada program vaksinasi penghantar makanan Foodpanda dan kempen Jalur Gemilang di PPV Klinik Brigade Utara, PGA Ulu Kinta. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin serta Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman. Dan ini antara yang pertama kali yang kita buat, saya ingat dekat Ipoh ataupun dekat Perak lah. Di dalam negeri Perak, untuk kita pastikan Foodpanda ni yang kita juga anggap sebagai frontliner mendapat pelindungan vaksin. Frontliner ni memang terdedah, dia hantar makanan ke apa kan. Kalau kita tak jaga mereka, kita takut dia akan merebak dengan lebih cepat benda ni, ya. Sementara itu, pengurus program penghantar makanan Foodpanda Ipoh, Azizan Naziri berkata, menyambut baik usaha yang digerakkan bersama-sama pihaknya dengan MBI serta PGA Ulu Kinta. Jadi maknanya tugas-tugas mereka untuk menghantar makanan tu diorang tidak lagi rasa resah gelisah sebab diorang pun ada keluarga. Jadi diorang pun bila balik diorang pun boleh menjangkiti keluarga. Jadi dengan adanya vaksinasi ni setidaknya dapatlah mereka ni dilindungi. Sebanyak 2.8 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja-kerja menaik taraf prasarana di Rumah Pangsa Taman Harmoni Buntung di Ipoh. Dana projek yang diperoleh menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT itu dilaksanakan mulai bulan ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin berkata,
Kerja menaik taraf antaranya melibatkan tandas, bumbung dan perparitan itu adalah bagi memberi keselesaan kepada penghuni di rumah pangsa berkenaan. Ini kita di pihak Majlis Bandar Ipoh meneruskan program kita Tuan Padang untuk melihat projek-projek pelaksanaan projek-projek infrastruktur yang kita telah pun luluskan dan pun telah pun latihkan kontraktor, dan kita lihat proses pelaksanaan lah. Matlamat kita daripada bulan 8 ni lah sampai ke bulan 12 ni fokus kita kepada infrastruktur dalam Bandar Raya Ipoh ni. Ya, kita peruntukkan sikit duit, kita naik taraf semua bilik air untuk lebih kurang 256 unit rumah di kawasan semuanya kita naikkan. Ya. Datuk Rumazi ditemui ketika meninjau perkembangan projek pembangunan MBI membabitkan longkang, jalan dan bangunan di sekitar Bandaraya Ipoh. Antara kawasan yang dikunjungi termasuklah Kampung Kucai, Jalan Bendahara, Taman Lapangan SSI dan Buntung. Dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan memastikan setiap projek infrastruktur asas yang dilaksanakan di sekitar bandaraya ini berjalan dengan lancar. Jaminan itu disuarakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Bahrin yang mahukan impak terbaik demi keselesaan warga kota. Dengan melibatkan peruntukan lebih 10 juta ringgit bagi tujuan pembangunannya, MBI akan membuat pemantauan berkala agar projek tersebut dapat dilakukan dengan baik dan berkualiti. Yang setakat ini untuk yang exercise je, untuk Bandar Ipoh ni kita dah peruntukkan dalam lebih 10 juta ringgit untuk infrastruktur je. Fasilitas asas lah, longkang, jalan dan juga ya. Lebih daripada 10 juta. So sekarang ni apa yang saya nak tengok, peruntukan satu hal, pelaksanaan dia. Sebagai pelaksanaan itu betul-betul berkualiti. Kita tak mau nanti kalau jalan dah siap, tiba-tiba 3 bulan lepas itu dia rosak balik. That's why saya pergi turun ni. Ya, saya tak mau nanti orang kata merugikan duit rakyat. Ya. Setiap sen yang kita belanjakan, kita pasti dia dilaksanakan dengan baik dan berkualiti. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau 7 projek infrastruktur yang sedang pembinaan di sekitar Ipoh. Antara projek itu ialah penerapan jalan di Jalan Nasaruddin Rais, Taman Happy, pembinaan longkang monsun di Taman Lapangan SSI dan turut semula jalan di Lebuh Sungai Pari, Buntung. Hadir sama Pengarah Kejuruteraan MBI, Azman Muhammad Harun dan Pengarah Perancang Bandaraya MBI, Muhammad Zainal Abdul Hamid. Majlis Bandaraya Ipoh MBI komited membantu pelajar tidak berkemampuan di bandaraya ini dengan menyediakan peranti dan data internet bagi menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Bahrin berkata, bagi tujuan tersebut, sebanyak 51 peranti telah disumbangkan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Inisiatif di bawah program MBI Prihatin itu diberikan kepada pelajar yang benar-benar memerlukan. Dan untuk makluman, program di bawah penyerahan tablet ni untuk tahun ni kita dah menyerahkan lebih kurang 51 tablet. Ini yang ke-51 lah. Pada pelajar-pelajar, kesan daripada pandemik ni, dia orang tak boleh pergi ke kelas kerana semua melalui PDPR. Jadi penyerahan tablet ni membolehkan mereka belajar. Terutamanya setengah keluarga ni dia ada 3-4 orang anak yang sedang belajar. Jadi kita buat penyerahan ni supaya mereka boleh seorang satu lah belajar. Beliau ditemui media selepas program penyampaian tablet di Taman Berjaya Tanjung Rambutan di Ipoh yang turut dihadiri Ahli Majlis MBI Zon 1, Datuk Mazlan Abdul Rahman. Dalam perkembangan lain, Datuk Rumazi turut menyampaikan peranti kepada 32 pelajar di Pasir Pinji Ipoh. Sumbangan bagi tujuan pembelajaran itu diberikan oleh Persatuan Pengusaha Komputer dan Peralatan Digital PCDA Ipoh serta MBI. Menerusi pemberian tersebut, ia sekaligus dapat membantu pelajar mengikuti PDPR dengan lebih efisien. Saya kata banyak-banyak terima kasih untuk menolong untuk telefon untuk belajar dengan sumbangan makanan semua. Terima kasih banyak. Sebelum ni macam mana belajar kalau macam susah sikit. Tak ada internet, tak ada handphone, tak ada satu handphone saja pakai 4 orang. Susah sikit lah belajar. I would like to thank this society because helping me for giving this step, and I feel very happy to get this. Maybe this will be a great congratulations for continue my studies in this pandemic time.
Kebajikan penduduk Taman Meru 2B yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sentiasa diberi perhatian. Baru-baru ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI dalam program tanggungjawab sosial korporatnya iaitu MBI Prihatin telah menyalurkan bantuan kepada penduduk terkesan. Menerusi program itu, sebanyak 110 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk. Sumbangan telah disampaikan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin kepada Pegawai Operasi APM Kinta, Kapten PA Muhammad Zaki Soeb di Dewan Serbaguna Taman Meru. Selain daripada itu, bantuan turut disumbangkan kepada para petugas Barisan Harapan. Diharapkan, sumbangan bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka yang terkesan serta tanda penghargaan MBI kepada petugas PKPD. Turut hadir pada majlis itu, Ahli Majlis Datuk Azizul Kamal Abdul Aziz, Penghulu Muki Kinta, Dr. Muhammad Sani Kamarudin dan Pengurus Besar Ikonsif Wilayah Utara 2, Chua Yong Chiang. Sebanyak 300 bekas bubur Ashura telah diedarkan kepada warga Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan orang awam baru-baru ini. Agihan sempena sambutan awal bulan Muharram itu dianjurkan oleh Persatuan Kebajikan Islam MBI Perkip dengan kerjasama Surau Al-Falah, Taman Sung Chun, Ipoh. Menurut Ahli Majlis MBI Zon 21, Abu Bakar Hussein, aktiviti memasak bubur berkenaan yang bermula seawal jam 8 pagi itu dilakukan di Surau Al-Falah, Taman Sung Chun. Jadi jumlah yang kita dah packkan tu dah jumlah 450. Jadi 300 diedarkan kepada MBI dan 150 tu diedarkan kepada penduduk setempat lah. Acara ni kita cuba jadikan dia sebagai acara tahunan lah. Sempena dengan 10 Muharram. Dan sebab apa? Sebab buah Ashura ni ialah satu makanan tradisi lah pada bulan Muharram. Dia macam buah lambuk je. Buah lambuk ni tradisi pada bulan Ramadan. Jadi buah Ashura ni dia makanan tradisi pada bulan Muharram. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyerahan bubur Ashura di hadapan Dewan MBI di Ipoh. Gimik pengagihan bubur Ashura itu disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi kali ini. Anda diminta terus patuhi SOP walaupun di mana anda berada. Dan niatkan juga Aidil, sempena sambutan bulan kemerdekaan, marilah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita cintakan negara. Dengan itu, Assalamualaikum Dan salam hormat. Aku negaraku, sememangnya negaraku.